Uh, yang seperti yang saya maklumkan tadi, okey, kalau histogram dia atas kosong, okey, histogram ni atas daripada kosong, maka dia tengah naik, nampak? Kita nampak dia punya harga tengah naik kan? Dan kalau dia turun balik kan, jadi merah tu, maka harga dia akan turun. Okey, dia akan turun lah. So maksudnya kosong ni adalah pertemuan di antara MA12 dengan MA26. Selalunya lah. Okey, kalau yang dekat kosong ni. Sini kosong ni kan, ni adalah pertemuan antara MA12 dengan 26. Okey, so dalam konteks MACD ni, dia ada dua line. Satu MACD line, satu lagi ialah signal line. Okey, kalau dia bersilang, okey, MACD lebih tinggi daripada signal, maksudnya itu buy signal. Okey, maksudnya kalau biru atas merah, okey, tu buy signal. Okay, kalau kita tengok sini tak ada buy signal, tak ada kurang kan buy signal kan. Dan sini kena ada buy signal juga, tapi dia di bawah. Okay, signal ni di bawah kosong, maka dia adalah signal yang lemah. Okay, jangan kita kalau dia bolehlah nak masuk, tapi signal yang lemah lah maksudnya. Kalau dia cross, contoh ni dia yang ni dia cross ni. Okay, biru cross merah kan. Tapi sebab dia bawah daripada line kosong, maka adalah satu signal buy yang lemah lah. Okay, signal buy yang lemah. So maksudnya dia naik, tapi dia naik tak berapa kuat. Nampak? Dia naik tapi sikit je dia naik sampai resistance ni dia turun balik. Okay. So ini sebab MACD ni dia bawah, signalnya dia bawah kosong. Tapi kalau yang ni, nampak ini? Ini sebab dia dah cross di atas kosong. Okay. Di atas kosong ni, kosong yang garisan ni lah. Okay. Maka dia punya trend tu tinggi, kuat lah. So kalau di cross kat sini pun, di cross balik kan. Cross balik pun tapi dia tak turun Bible bawah ni, maka maksudnya kita masih lagi okey lagi lah, boleh lagi ride the trend. So nampak dia trend dia naik. Okay, yang ni lagi sekali dia cross, maka ini dia cross di atas, okay, di atas kosong, maka ini satu buy signal yang kuat. Ni faham ke tak ni? Untuk ni konsep buy signal dengan sell signal. Satu selalunya kalau yang merah ni, okay, faham ya? Boleh ikut ke? Saya ada berapa orang kat sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang. Boleh ke? Kalau MACD berada di atas line signal, atas kosong, maka ialah satu buy signal yang kuat. Jadi kalau dekat bawah, kat sini contohnya, kat sini dia satu buy signal juga, tapi weak buy signal. Okay, weak buy signal. Okay. Faham? Okey, satu lagi, kenapa dia panggil MACD? Okey, MACD tu adalah Moving Average Convergent Divergence. So, kita nak tengok Convergent Divergence dia. Okey, tapi macam yang top ni tak nampak Convergent dia, tak nampak Divergence dia. Divergence lah kita nak cari Divergence. Ni tak nampak sangat Divergence dia, sebab dia ni banyak sideways dulu. Okey, saya nak cari yang lain sikit yang mana yang Convergent Divergent. Okey, saya tengok counter lain kita tengok hibiscus kalau ada tak. Salah hijau. Okay. Kita tengok hibiscus sekejap. Okay. Hibiscus sebagai contohnya, macam mana kita nak tengok convergent atau divergent. Okay, kita boleh tengok harga. Okay, mula-mula kita tengok harga. Okay, harga dia sekarang ni tengah naik lah, betul tak? Kan? Harga kat atas ni tengah naik. Okay. Dan tapi dia punya histogram. Okay, kita tengok histogram dia. Okay, histogram dia histogram dia tak boleh lah pakai ni. Kalau ni tak boleh. Tapi histogram dia, sekejap saya pakai pen juga. Okay, try boleh ke tak? Okay. Boleh pula. Sekejap tak boleh. Okay, nampak tak histogram dia
dia ada divergence. Maksudnya dia tengah daripada naik ni, kan dia punya ni makin kurang, makin turun. Maksudnya harga naik tapi dia punya MACD makin kurang. Tu adalah satu divergence. Okey, boleh faham ke tak? Senarai mendata, okey, nak pakai sini. Tak boleh pula nak pakai talian maklumat. Okey, try. Tak boleh lah, bawah ni tak boleh. Sebelah bawah ni tak boleh. Saya pakai chart Nexus lah sekejap. Sekejap, saya pakai chart Nexus. Sebab pakai chart Nexus, sebab pakai ni tak boleh nak lukis kat bawah. Pakai trading view tak boleh lukis. So apa khabar semua? Lupa nak tanya khabar selamat hari raya. Gambar saya tak ada. Saya punya gambar meeting control. Ada. Okey, ini chart Nexus. Chart tengah tunggu update data je. Saya nak cari hibiscus. Hibiscus. Okey, outdated KLCA 27, yang data 22. Okey, tunggu sekejap. Okey. Outdated. Okey. Okey, kita tengok chart dia, charting, okey, tools, drawing tools. Okey, kita tengok ini memang tengah naik lah. Satu, kalau kita ambil yang bawah ni pun naik, yang atas punya harga pun dia tengah naik. Betul tak? Okey. So, dia tengah naik kan? Cuma harga yang ni lah dia jatuh sikit. Tapi kalau kita tengok ni RSI, saya nak buang RSI. RSI tak nak pakai, stokastik tak nak pakai, saya nak pakai satu je, MACD. Okey. MACD, okey, kita tengok, okey, dia punya histogram tu ke bawah. Okey. Ke bawah kan? Dia ini adalah namanya divergence. Harga naik, dia punya MACD menurun. So, apa implikasi dia? Siapa boleh jawab? Apa implikasi dia? Harga naik tapi MACD menurun. Sebab kita kelas ni sharing ni kena berkongsi. Siapa nak jawab tak apa, tak salah, tak ada masalah. Kita sharing je. Apa implikasi apabila MACD dia, histogram dia ni nampak ke bawah, tapi kita punya harga naik ke atas. Masih lagi 22 bulan. So sorry, sekejap dia tengah updating lagi patut dia ni. Masih lagi updating. Lambat sikit chart Nexus ni. Okey, chart Nexus ni okey. Cuma dia data dia tak boleh buat hourly data, dia tak boleh buat 4 hours. Okey, dia tak ada live lah. Dia hanya end of day saja. Maksudnya lepas bursa tutup baru dia update data dia. So basically untuk swing trader boleh pakai lah ni chart Nexus. Tapi kalau intraday trader kena pakai trading view lah. Okey, trading view. Okey. Ataupun you pakailah you punya platform, okey, M+ ke apa ke. Sebab dia tak ada live data. Yang ni memang data dia lambat satu hari. Okey. Sekejap kita tengah update data ni, masih lambatnya update data. End of day data update. Sikit lagi. Okey.
Harga tengah naik tapi MACD ke bawah. Okey. Dia conversion tak tahu. Conversion. Okey, ini ialah dipanggil divergence. Kalau convergence harga naik, dia akan converge, okey, converge. Tapi kita nak cari divergence. Kita nak cari divergence je. Okey, divergence saja kita nak cari. Okey, sekejap ni tengah update lagi. So, maksudnya kalau divergence tu nampak ni, ini naik, yang ni turun. Itu namanya divergence. Okay, dia diverge daripada ni. So apabila dia diverge, okay, harga akan ikut indikator. Okay, harga dia akan ikut indikator. Maksudnya kalau indikator tu makin lama makin turun, so maksudnya harga akan turun juga nanti. Okay, harga akan turun juga nanti. Tapi sekarang ni harga tengah 61 tak salah saya. Okay, tadi kan. Okay, nampak Nampak? Kita dah update latest. So harga dia masih lagi belum, dia masih lagi patutnya dia nanti akan turun, tapi kita tak tahu bila dia nak turun. Sebab nanti kalau dia dah histogram ni di bawah, maka dia akan ada correction lah. So correction dia mungkin sampai kat sini lah. Dia punya trend line ni, okay, mungkin dia akan turun sampai dekat, okay, dekat sini. Okay. Alright. Itu adalah MACD. Tapi buat masa ni, MACD dia masih di atas. Okay, MACD masih di atas. Okay. Okay, contoh lagi satu. Yang ni dia cross Ini satu lagi tempat dia cross kan, betul tak? Line biru cross dengan line merah. Signal di bawah. Signal di bawah menunjukkan signalnya adalah weak. Tapi disebabkan masa tu memang tengah ni, dia naik lah. Cuma dia naik, lepas tu dia buat correction, nampak? Okay. Satu lagi, kalau dia start tukar merah, okay, yang ni yang ni saya nak just explain sikit, kan? Dia dah start tukar, histogram dia tukar merah, maksudnya dia nak buat penurunan lah. Okay, correction. Okay, so dia buat correction. Tapi trend dia masih lagi ada trend lagi, sebab dia masih di atas. Di atas lagi kosong ni. So sebab tu masih ada lagi trend lagi. So kita agak-agak dia akan buat correction. So maksudnya kita beli, contoh kalau you nak beli kat bawah ni, walaupun signal dia weak, okay, weak, sebab dia tak strong kan. So you beli, you akan jual masa time dia start tukar merah lah. Okay, lepas tu you beli balik masa dia dekat cecah dengan trend ni lah. So nampak kat sini dia apa ni, dia naik daripada atas ni, kat sini lah. Dia naik daripada atas kosong yang ni. Okay, saya tunjuk yang line ni. Yang ni yang ni atas kosong. So kita boleh beli dekat sini lah lebih kurang. Okay, dia dah cross dekat atas kosong tu. So maksudnya dia nampak dia punya kenaikan tu tinggi. So kat sini kita dah nampak dia dah ada satu resistance lah, sebab tu dia turun balik. Okay, berdasarkan trend lah, berdasarkan trend channel ni. Ni channel kalau orang channel macam channel punya group, dia akan ikut channel lah, channel contrarian yang Abang Nazar tu kan. Ni channel. Okay, channel ni ialah macam ni lah. So dia akan beli, okay, dekat sini, jual di sini, beli balik sini, jual dekat sini, beli balik sini, jual sini. Itu yang trader untuk channel. Okay, selagi dia tak break dia dalam channel tu, maka kalau dia tak break sini kalau dia tak break dia punya trend, dia akan boleh trade lah. Ini kalau dia break ni. Kalau dia break trend dia, so dia orang akan keluar lah. Okay, kalau break dia trend. Ini kalau dia break dia trend dekat, bila dia break kat sini kalau macam dia break turun daripada support. Ini trend line support. Okay,
Untuk MACD dah faham tu dia punya ni dia adalah berdasarkan kepada moving average. 26 ialah jangka masa panjang, 12 ialah jangka masa pendek. You boleh tukar juga yang ni. Okey, boleh tukar ni kepada ada setengah tu pakai 35 ke kan. So dia akan tukar. Contohnya dia akan tukar dekat sini MACD ni dia akan tukar. Okey, yang pendek short period dia letak 3, okey. Dan yang panjang dia letak 5 hari je. So dia ni memang trader ni lah. Trader intraday ke apa kan. So nampak dia akan trade, okey, masuk dekat sini. Kan dia masuk dekat sini. Okey. So dekat sini dia dah jual. Okey. Yang ni yang 35. Okey, 35. Tapi selalunya kita pakai 12. Okey, 26. Okey, 12, 26. Signal period selalunya 9 hari lah. So kita apply. So ini adalah MACD. Okey, macam mana nak pakai gunakan MACD. Tapi yang paling baiknya ialah bila kita dapat tengok convergence divergence tu. Divergence lah. Macam ni ada divergence, kita tahu dia akan jatuh lah. Harga akan ikut kepada ni. Terutama apabila kalau dia dah histogram ni bawah kosong. Okay, yang merah ni ke bawah kosong, maka maksudnya harga nak jatuh. Harga akan jatuh ke bawah. So kita akan boleh tunggu dekat support lah. Kita boleh cari support dia. Satu support dia sebagai contoh, kalau you dah biasa support, okay, mungkin satu support di sini 49.5. Okay, satu lagi support mungkin dekat sini lah. Okay, antara sini. Okay, 4 sen. Okay. So antara support-support ni lah yang mungkin dia akan jatuh. Mungkin kat 49.5 lah kalau paling ni. Tapi sebenarnya dia punya support sebelum tu ke atas ni ada satu support. Iaitu dekat sini. Okay. 54.5. Itu adalah support yang pertama dia. Yang terdekat dia adalah 54.5. So kalau kat sini lah kot, mungkin dia akan turun sampai sini dan akan naik balik. Okay. So saya rasa dekat sini lah kot dia akan turun. Dekat 54.5. Okay. Lepas tu dia naik balik lah. Sebab trend dia masih lagi uptrend ni. Okay. Kalau tengoklah short term dia masih lagi uptrend. Selagi dia tak pecah dia punya trend line, maka kita boleh. So penggunaan MACD ni berguna jugalah. Tapi kita kadang-kadang tak boleh guna juga 100%. Okay. Dia cuma satu indikator je. Tapi persoalannya macam mana kita nak detect counter-counter yang dia cross dekat sini. So saya gunakan trading view. Okay, trading view ni. Okay, siapa guna trading view kat sini? Ada siapa-siapa guna? Saya nak tengok siapa guna atau tak guna. Siapa ada guna trading view? Okay, you boleh guna macam-macam pun. You boleh guna juga untuk screener. You boleh guna investing.com ke. You boleh guna kalau ChartNexus expert apa namanya dah, expert apa benda tak, expert apa dah. Lepas tu kalau bursa station pun ada dan sebagainya lah. Tapi yang macam trading view ni sebab dia free, so saya pakai lah kan. Saya pakai dia free of charge. So dalam trading view, okay, kita ada penyaring saham. Okay, dalam bahasa Malaysia ni penyaring saham. Kalau dia punya ni dipanggil stock screener lah. Okay, saya dah ada buat dah untuk MACD tu. Okay, yang ni. Ini contoh MACD yang dah contoh saya tengok, saya buka FPG group. Okay, FPG group. Tengok, MACD dia dah cross kosong. Signal pun atas kosong. So ini saya dah masukkan dalam screener saya. Dia ni tengah uptrend. Okay. Tengok lagi Ruberact. Okay, Ruberact pun sama.
Okay, MACD dia lebih daripada kosong. Signal dia, nampak? Okay. Signal dia lebih daripada kosong. Okay, Astro. Okay, Astro. Sekejap saya punya handphone ni habis bateri nak kena charge. Okay, Astro pun sama. Okay, nampak dia punya MACD dekat atas dan dia tengah nak cross dekat atas tu. Lah, kenapa pula dia meeting has ended? Sorry. Sorry ya. Saya baru je pergi charge handphone terus dia end saya punya session. Zoom ni. Dia cakap host did not show up. Dia terus keluarkan saya. So saya memang kena ada dekat depan kamera ni lah. Dia akan baru saya tak keluar. Okay, contoh Astro pun sama Dia nak cross lah tu. Di atas ni. Dia cross di atas kosong ni. Okay, di atas line kosong. Okay, contoh lagi front can macam dah buka ni. Okay, front can belum. Front can. Okay. Front can pun sama. Okay. Nampak dia cross atas daripada ni. Okay, dia cross ke atas ni dah. So dia tengah cross ni. Okay. Front can. Gabungan pun baru nak cross Okay, baru cross, nampak? Dia cross yang biru atas merah. KAB. Okay. KAB ni tak pasti je. Ini bawah bawah daripada kosong. Dia cross tapi bawah daripada kosong. Tadi weak signal lah. Okay. Weak signal. Ini bawah daripada kosong. Tak boleh buka besar. Okay. KAB bawah kosong, signal dia maksudnya weak. Ni segi. Segi pun masih lagi bawah daripada kosong, so weak signal Okay. Segi dia punya MACD weak lagi, tapi dia dah cross ni. Dia cross kat sini itu. Okay, dia cross kat situ. So saya cuba kita buka price dia pula. Price dia tinggi Okay. Walaupun dia weak signal, tapi sebab dia dah cross, so volume masuk, dia punya kenaikan dia tinggi lah. Okay, ni Oriental Food. Okay, Oriental Food. Dia pun dah cross kat sini hari tu. Okay. So yang ni dia cross kosong kat sini. So kalau dia masuk sini dia tengah naik lah. So sekarang ni just ride the trend lah. Okay. Sarawak SCIB. Ni sideway je So tak tahu lagi lah bila. Tapi nampak tak berapa cantik lah. MACD pun tak cantik juga. Yang lain-lain semua ni bolehlah tengok one by one. Okay, ada soalan tak? FPG pun dah convergent, dia dah divergence
Dia dah divergence. Ni kita turun ke bawah. So banyakkan stock yang kita tengok macam Rubrik kita tengok. Rubrik ni masih lagi okey, tapi yang ni dah ke bawah dah sikit. Okey, yang ni dah ke bawah. So dia tunggu masa je lah. Tunggu masa dia untuk buat correction. Okey, kalau Astro pun sama juga akan buat correction. So ada soalan tak? Kita tanya Anas ada sini, Muhammad Sukri ada, Mat ada, Didi ada, Rosman. Okey, lagi siapa lagi? Nampak. Okey, ada soalan tak tentang MACD ni? Okay, dia moving average convergent divergence. Okay, yang kita nak cari adalah divergence supaya kita dah tahu bahawa saham tu dia nak ada perubahan. Okay, dia akan buat correction sebagai contoh. Yang ni kan mungkin ada kemungkinan akan buat correction untuk Astro, FPG mungkin akan buat correction. Okay, Rubrik akan buat correction dan sebagainya. Berdasarkan MACD. Okey, ada soalan tak? Boleh tanya tak? Boleh tanya, boleh berbincang. Okey, macam mana nak buat screener? Kalau tak ada soalan, saya tak nak tunjuk. Macam mana nak buat screener punya ni kan? Penapis ni. Itulah semua dah faham. Okey. Alright, kalau semua dah faham, itu sahaja kot perkongsian saya tentang MACD ni. Satu indikator yang kita boleh pakai untuk kita lihat mana kita nak beli, okay, buy signal kita tu. Dan buy signal tu ada juga yang strong signal dengan juga weak signal. Kalau dia punya signal ni cross, okay, signal biru MACD cross signal line, yang merah ni signal line ni, signal 9, di bawah kosong, maka ialah satu weak signal. Tapi kalau dia dah cross dekat atas, maksudnya atas kosong, itu adalah satu signal yang agak strong. Okay, alright, so kita boleh pakai MACD kalau sukalah. Kalau pakai MACD, ada setengah orang ni semua gunakan sebagai confirmation saja. Okay, dia tengok carta dan sebagainya, trend macam mana kan. So dia tengok sebagai confirmation dan dia tengok sama ada divergence atau tidak supaya boleh mengambil langkah-langkah berhati-hati. Okay, sebab harga naik tapi MACD punya histogram makin lama makin rendah. So mungkin ada divergence di situ. Bila ada divergence, selalunya harga akan ikut kepada indikator. Okay, harga akan ikut kepada indikator. So itu sahaja. Saya tak sempat lagi nak tulis bab MACD ni, tapi insya-Allah lah ada masa nanti saya akan tulis khusus untuk MACD. Tapi apa yang saya cakap tadi tu lebih kurang semualah apa yang saya dah cakap tu. Cuma convergence saya tak explain convergence, okey, tapi yang pentingnya ialah divergence. Yang tu yang kita nak cari, sebab divergence tu menunjukkan harga naik tapi MACD menurun, maka harga akan turun. Dan sebegitu jugalah sebaliknya, kalau harga turun tapi MACD naik, maka macam ni harga turun, okey, harga turun kan, tapi MACD naik, maka kita akan dapat perubahan nanti, harga akan naik balik. Okey, sebab ini adalah convergence juga. Okey. Alright, sebagai contoh, okey. Alright. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan lah, saya ingat itu sajalah. Dah pukul berapa ni? Pukul 10.19. So saya mengucapkan terima kasih kepada semua kerana menghadiri sesi perkongsian hari ini. Okay, saya tersantai-santai je. Saya pun duduk bersila je sebenarnya. Sebab meja telah dikongker balik. Sebab hari tu saya buat dekat atas meja je, dekat atas meja makan. Tapi sekarang ni sebab raya kan, dia cakap okay, tak boleh. So kena paksalah, kena duduk
Sila je ni. Okey, dengan tu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Subhanallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.